Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Johor sedia gerakkan 13,751 pegawai dan anggota pelbagai agensi keselamatan termasuk pihak berkuasa tempatan PBT ke lokasi-lokasi bencana negeri itu. Ia melibatkan 11,125 pegawai dan anggota pasukan keselamatan, 1,265 pasukan agensi sokongan, 706 anggota PBT dan 628 anggota bukan kerajaan. Esko Pelancongan Alam Sekitar Warisan dan Budaya K. Ravin Kumar berkata 560 aset air pelbagai jenis, 996 aset darat dan satu helikopter juga kini berada dalam keadaan siap siaga. Sebuah aset dan keanggotaan itu akan berada di 874 lokasi panas banjir di Johor. Beberapa latihan persediaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana telah dilaksanakan di pelbagai peringkat. Antaranya latihan amal simulasi bencana tsunami yang dijalankan di daerah Mersing pada 5 September lalu. Penyelarasan SOP bagi dua empangan juga dilaksana bagi mengelakkan situasi pelepasan lebihan air ketika banjir. Semua empangan skim hidroelektrik milik TNB di Cameron Highlands, Sungai Perak dan Tasik Kenyir telah dipersiapkan bagi menghadapi impak monsun timur laut MTL. Ia termasuk berkaitan kemampuan empangan menakung kapasiti air yang dijangka meningkat pada musim tengkujuh. Pemeriksaan berkata secara bulanan dan audit integriti setiap 6 bulan antara langkah yang diambil demi keselamatan empangan untuk memastikan keutuhan struktur. Paras air tasik juga telah diturunkan secara terancang ke paras minimum melalui pelepasan terkawal mengikut SOP sebelum permulaan musim tengkujuh. Selain menjana elektrik, empangan hidroelektrik TNB turut berfungsi sebagai tebatan banjir dengan kapasiti menakung air di hulu sungai sekaligus dapat mengelakkan bencana lebih besar daripada berlaku di kawasan hilir setiap kali musim tengkujuh tiba. 480 asnaf telah menjalani program keusahawanan anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP setakat November lepas melepasi sasaran awal 450 asnaf. Program itu merupakan salah satu daripada 34 skim bantuan diperkenalkan MAIWP bagi tujuan membawa kelompok asnaf keluar daripada kepompong kemiskinan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata pencapaian itu merupakan sebahagian daripada gerak kerja di bawah Pelan Transformasi Hal Ehwal Agama menuju Malaysia Madani Al-Falah. Lain-lain pencapaian di bawah gerak kerja di Pelan Transformasi itu adalah dari segi usaha memendekkan tempoh memproses pensijilan halal. Al-Falah yang diperkenalkan bagi tempoh 5 tahun dari 2023 hingga 2027 bertujuan menjayakan visi gagasan membangun Malaysia Madani yang mengandungi 5 teras, 10 fokus gerak kerja dan 5 nilai asas. Luar negara, seorang pelancong warga Jerman maut dan 2 cedera dalam kejadian serangan terhadap pelancong di tengah Paris berhampiran Menara Eiffel kira-kira 7 malam tadi waktu tempatan. Menurut Menteri Dalam Negeri Perancis Gerald Darmanin, suspek lelaki 26 tahun itu menyerang sekumpulan pelancong berkenaan menggunakan pisau. Sejurus ditangkap, suspek memberitahu polis bahawa dia kecewa dengan kekejaman yang sedang berlaku di Palestin. Suspek yang mempunyai rekod jenayah pernah dijatuhi hukuman penjara pada 2016 kerana merancang serangan berasingan. Nama suspek juga berada dalam senarai pemerhatian Perkhidmatan Keselamatan Perancis. Suspek juga mengalami masalah gangguan mental. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengklasifikasikan serangan tersebut sebagai satu serangan pengganas. Perbicaraan waris MH370 Mahkamah di Beijing akan menyambung perbicaraan pampasan esok bagi mereka yang kehilangan ahli keluarga dalam pesawat Malaysia Airlines MH370. Pesawat itu hilang pada 8 Mac 2014 bersama 239 orang penumpang dan 154 daripadanya adalah warga Cina. Kira-kira 40 ahli keluarga telah mendengar kes mereka sejak 27 November lalu dan berakhir 6 Disember ini di Mahkamah Rakyat Daerah Chongyang, Beijing. Menurut peguam, waris kepada semua yang hilang mungkin akan mendapat pampasan. Jumlah pampasan sivil yang difailkan keluarga penumpang adalah antara 10 juta dan 80 juta yuan disebabkan oleh keadaan yang berbeza. Sebahagian besar daripada perbelanjaan adalah pampasan untuk kerosakan mental iaitu setinggi 30 atau 40 juta yuan.
Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.